45. Saya pun tengok sekejap bila kita boleh habis makan ni. Dah nak puasa dah pun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi malam Nisfu Sya'ban, siapa yang Allah pilih malam tadi dapat doa, dapat istighfar, yakin doa diterima Allah, yakin dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Rahmanir-Rahim. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim, wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddithin, wa ila sa'iri masyayikhina wa مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله، وإلى شيخنا الشيخ الحبيب زين بن إبراهيم بن سمين، وإلى شيخنا الحبيب محمد أمين بن أدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah dapat juga saya hadir walaupun saya lambat. Tadi ada orang nak tahnikan anaknya tadi. Saya pun memang sangat berhenti memang pukul 10 tepat tadi tu. Tak sangka pula yang minta ditahnikan anak tu, anak dia orang yang sangat saya hormati, jadi tak sempat, tak boleh saya nak berterusan. Kemudian ada lagi beberapa orang yang tahan-tahan tadi tu. Jadi saya minta izin untuk pukul 12 berapa sekarang ni? Pukul 12. Sekarang pukul 11 berapa? 11.50. Saya berhenti pukul 10.50. Saya akan berhenti pukul 11.50 nah. Siapa yang ada urusan pukul 11.30 nak balik pun silakan. Tapi saya minta izin sampai pukul 12. Saya saya akur pukul 12. Tapi sebenarnya tak apa, saya Khamis Rabu minggu kedua ni sampai ke malam agak pack nah. Lepas ni saya pergi ke bank rakyat lepas ni. Sempat, insya-Allah sempat pukul 12 berhenti sempat. Sebab mula pukul 1. Kemudian malam ni kuliah maghrib lagi. Jadi malam hari Selasa ni memang Selasa minggu kedua lah, memang Rabu minggu kedua very challenging. Itulah biar kita susah-susah di dunia supaya kita tenang dalam kubur. Dalam kubur tak mengajar dah, tak tempoh gym dah nah. Saya nak sambung kitab ini, adab yang ke berapa? 45. Buku ni rasanya ramai buku ni yang baru ni beli kan. Kak Ajah, buku tu buku lama tapi sama cuma ada pertambahan. Kak Ajah, ya, muka surat 148. Bismillahirrahmanirrahim. 148. Satu. Kalau Kak Ajah apa? 148 kan. Bismillahirrahmanirrahim. 148. Kita masih lagi adab apa ni? Adab makan tak habis-habis lagi. Dia adabnya sangat panjang tapi makannya 15 minit je.
Itulah hebatnya Islam. Setiap satu tu diprecisekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ke-12, adab makan dan minum. Supaya bila kita makan dan minum beradab, maksudnya kita ikut sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi dapat pahala, itu tujuannya. Jadi makan dapat kenyang, pahala pun dapat. Tengok Islam ni sangat cantik. Contoh solat, pahala dapat, baca Quran dapat, salawat dapat, tasbih, tahmid, tahlil, semua dalam solat. Di samping dari segi kesihatan bagus untuk pergerakan sendi-sendi, kemudian darah mengalir kalau kita sujud, tu sangat cantik. Dengan 3 kali baca tu dalam ilmu sains darah tu cukup-cukup turun, kemudian ketika berdiri cukup-cukup dia menegak. Masya Allah, itu semua kalau ditengok daripada sudut sains itu sangat cantik sekali, sebab ia datang daripada yang maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang keberapa hari ini? 45. Saya pun tengok sekejap bila kita boleh habis makan ni. Dah nak puasa dah pun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi, malam Nisfu Sya'ban, siapa yang Allah pilih malam tadi dapat doa, dapat istighfar, yakin doa diterima Allah. Yakin dosa kita diampunkan oleh Allah. Sebab pernah sekali Sayyidatina Aisyah tengok Nabi tak ada kat sebelah, sebab malam tu malam giliran beliau. Lepas tu tengok-tengok rupanya Nabi ada dekat perkuburan Baqi' dengan kepala mendongak begini dan berdoa. Wahai Aisyah, nampak macam gelisah. Kamu takut Allah dan Rasul menzalimi kamu? Menzalimi dalam arti kata tak bagi hak pada kamu. Ya Rasulullah, tak, saya cuma takut Tuan pergi ke rumah isteri-isteri lain. Kan rumah di surrounding tu kan rumah. Ini nilai manusiawi daripada sudut manusiawi. Jangan Sayyidatina Aisyah ini sangat mulia. Malaikat bagi salam kat beliau. Kalau Sayyidatina Khadijah, Allah dan malaikat Jibril bagi salam. Kalau Sayyidatina Aisyah, malaikat bagi salam. Kita kalau kalau ada ustaz bagi salam kat kita, ya Allah, berbunga-bunga hati. Tulis dalam diary today, I got macam-macam, tunjuk kat orang lah kita. Sebab proud to have that salam, convey my regard. Ini kalau salam daripada malaikat, ya Allah, salam daripada Allah. Betul. Jadi kita biar orang yang mulia bagi salam pun tak apa dah. Contoh ustaz, ustazah, orang-orang yang salih bagi salam, seronok kita. Baik. Lalu tidak ya Rasulullah, saya takut Tuan pergi ke rumah isteri-isteri lain. Wahai Aisyah, malam ini Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya sangat dekat ke langit dunia. Tahu langit dunia? Kat mana langit dunia? Pernah naik? Yang penting tahu langit tu ada berapa lapis. Macam mana tahu ni? Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Atas langit tu ada langit lagi tak? Tak. Tapi ada satu pokok namanya Sidratul Pokok tu akar dia daripada langit yang ke-6 sampai ke-7 ke atas. 6 ke 7 itu 500 tahun perjalanan, seperti 1 ke 2, 2, 3 dan seterusnya. Saya dah cerita kat sini kan. Atas Sidratul Muntaha tu ada lagi tak makhluk besar? Ada, namanya Mustawa. Atas Mustawa ada lagi tak? Arash. Suka betul dengan Arash. 2 kali sebut. Betul. Arash. Makhluk yang paling besar namanya Arash. Sekarang ini makhluk yang nama Arash ini dipikul oleh 4 ataupun 5 malaikat hamalatul Arash. Malaikat yang menanggung ataupun yang memikul, the carrier of the throne. Besarnya dikatakan dalam sebahagian riwayat, malaikat pemikul Arash itu namanya hamalatul Arash. Besarnya
Telinga, ini satu riwayat dalam kitab menyebut telinga ke bahu ni perjalanan 700 tahun perjalanan. Untuk satu kita tak tahu penyuduh bilangan. Nanti di hari kiamat yang akan memikul arash semakin berat, yang memikulnya 8. Wa yahmilu arasy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan akan memikul akan arash Tuhanmu pada hari itu, ai pada hari kiamat 8 menunjukkan semakin besar. Sebab itu jangan tinggal. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu. Biasa baca ni macam tak biasa je. Allah setiap pagi dan petang. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala hikataka wa jami'a khalqika annaka antallah wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan wa rasul. Semua tahu ni tapi malu-malu hari ni. Jangan tinggal 4 kali. Hadis menyebut siapa yang baca yang tadi tu meninggal hari itu 1/4 badannya terlepas daripada api neraka. Sebab itu kita baca 4 kali. Apa rahsianya? Rahsianya tadi, Allahumma inni, ya Allah, asbahtu, berpagi-pagi macam ni, ushiduka, aku mengambil engkau ya Allah sebagai saksi apa yang saya nak sebutkan ini, wa ushidu hamalata arshika, dan aku mengambil malaikat pemikul arashmu juga jadi saksi, wa malaikataka, dan malaikatmu. Pelik, bukankah malaikat pemikul arash ini juga di kalangan malaikat? Tapi kenapa specifically disebut? Sebab dia paling besar sekali. Malaikat yang paling besar sekali jadi saksi, dan malaikatmu bahawa engkau adalah Tuhan Allah, denganmu yang satu-satunya, tidak ada yang lain menjadi syirik padamu. Juga aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan rasuluka, abduka wa rasuluka, hambamu dan rasulmu. Jangan tinggal. Bila bacanya 4 kali pagi, 4 kali petang. Kalau tak dapat petang, baca malam. Tapi ubah, kalau siang Allahumma inni asbahtu, kalau baca petang Allahumma inni amsaitu, baca petang atau baca malam. Jangan tinggal. Nah, itu yang ma'thurat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang dah dapat Allah pilih malam tadi itu, pagi-pagi yakin dosanya diampunkan Allah, yakin betul-betul. Kemudian Allah makbulkan doanya. Sebab ada 5 malam insya-Allah makbul doa. 1 malam hari raya puasa, 2 malam hari raya haji, 3 malam Jumaat, 4 malam bulan Rajab, 1 bulan Rajab. Nah, dan esok Rajab tu malam tu. Kemudian malam nisfu Syaban. Cuma jangan silap menunggu. Hari ni berapa bulan? 15 hari bulan kan? Hari ni baru dia tunggu, dah terlepas tahun depan. Jangan silap tunggu. Maksudnya malamnya tu, malam tu bermula maghrib. Jadi malam tadi tu maghrib lah. Jangan tunggu hari ni. Tunggu hari ni dah masuk 16 Syaban. Sama juga Lailatul Qadar. Katalah Lailatul Qadar ikut kaedah ulama lah, kita tak tahu, berlaku pada malam 23. Macam mana nak tunggunya tu? Tunggu hari 22 malam tu yang katanya malam 23, daripada maghrib sampai ke subuh. Jangan tunggu hari 23. Kenapa ni ajar? Siap dengan kopi pekat lagi tu. Well, malam ni nak tunggu Lailatul Qadar. Apa? Ajar, be patient for another year. Kenapa dah lepas dah pun? Jangan silap ya. Allah sangat kasih kat kita. Sebab apa? 4 malam ni semua tunggu 1 tahun. Tapi 1 malam setiap minggu. Malam apa Kak Ajah? Jangan tinggal. Jadi sibuk macam mana pun janganlah tak doa. Tapi ketika berdoa, sempurnakan 5 syarat. 1, puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang ketiga, sebelum minta
akui dulu banyak dosa, jadi minta istighfar. Istighfar dulu, Allahumma ghafirli, ambil yang paling ringan, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baru yang keempat ni mintalah bahasa apa pun boleh, bahasa Arab boleh, tapi kalau rasa-rasa bahasa Arab tu tak sampai pada hajat, guna bahasa Melayu. Contoh, ya Allah, supaya menang dalam pertandingan buat decoration kek lapis Sarawak. Nah, tak sampai nak sebut kek, tak faham dalam bahasa Arab. Ya Allah, ya Allah, tak sampai. Guna bahasa Melayu dah senang. Ya Allah, bagilah saya kemenangan dalam pertandingan buat kek lapis Sarawak. Top 10 pun tak apa. Ada ke doa macam tu nah? Dia kalau memang ada satu tahap, ada orang bermesra dengan Allah, tapi kita tak sampai maqam gitulah. Nah, jadi doa umum saja tak apa. Ya Allah, bagi saya kemenangan pun tak apa dah. Nah, di samping kita berdoa tu, ni jangan lupa selang-selangi dengan pujian pada Allah. Ketika berdoa tu kan, selitkan ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya rahman ya rahim. Contohnya sesuailah, biar nama tu sesuai dengan doa. Contoh, ya rahman, ya Allah, ya rahman, kasihanilah kami dengan engkau pertautkan hati kami. Ya Razzaq, kan, wahai Allah yang bagi rezeki, rezekikanlah kepada kami untuk apa. Contoh malam ni jangan tahun ni jangan lupa untuk kita doa dapat Lailatul Qadar. Doanya Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi lailah wa fi kulli lailah. Dah tulis tahun lepas rasanya. Belum? Cuba tulis. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Maksudnya, ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Setiap tahun dapat. Sama juga kalau kita nak mimpi jumpa Nabi, boleh. Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk melihat Nabi fi hadhihi lailah, pada malam ini, wa fi kulli lailah, dan pada setiap malam. Tapi nak doa ini kena sesuailah dengan amalan kita. Mata kena jaga elok supaya mata tu dapat lihat Nabi dalam tidur. Mimpi tu ya, perbuatan salawatnya bukan sedikit. Nama ayah kena jaga adab, ya gitu. Kalau orang yang nak mimpi jumpa Nabi ni macam-macam, dia usaha buat salawat whatever, tapi tak dapat juga check yang kedua last, adab dengan mak bapak. Kalau masih tak selesai lagi, payah nak jumpa. Tapi dia dah baguslah dengan mak ayah, dengan adab semua sekali, tak dapat jumpa juga. Guru kami dan guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri dan juga Al-Maliki, kata check yang paling last, adab dengan guru. Macam mana kita dengan guru? Sebab mak tu seperti switch television yang kita plug in, switch on. Nampak kan dia punya tu, tapi nampak pixel-pixel je lah. Muka orang pun serong sana serong sini kan dalam TV tu. Macam mana nak bagi elok, jelas dan terang? Antena. Kalau sekarang ni kan ada, saya tak sebut nanti promote pula, kan ada makhluk tu. Guna makhluk lah senang. Guna Astro lah, Astro whatever lah. Jelas tak muka orang dalam televisyen tu? Itu maksudnya seperti jelasnya Nabi yang kita faham dan tahu, sebab ajaran guru kita yang ajar. Muka macam ni, perwatakan macam ni dalam syama'il dan sebagainya. Jadi kalau tak dan lagi mimpi jumpa Nabi, cek dulu amalan. Semua okey, cek adab dengan mak ayah. Tak dapat juga, cek guru. Jadi hari ini hari ke-15 Syaban, kita kena bersangka baik dengan Allah. Apa yang kita minta malam tadi, alhamdulillah. Cerita tadi tak habis tadi tu. Ketika berada di bumi Baqi' tadi, lalu kata Nabi, wahai Aisyah, rahmat Allah sangat dekat dengan langit dunia sekarang, dan Allah mengampunkan orang hambanya seramai bulu-bulu kambing milik Bani Kalab. Bani Kalab, Bani yang paling banyak memelihara kambing. Sudah pasti kambingnya banyak.
Nah, Allah ampunkan sebanyak bulu kambing yang di atas badan kambing tu. Jangan katakan kambing yang banyak tu, seekor kambing pun kita tak dapat nak kira. Jangan kata seekor kambing, tompok hitam yang ada pada kambing yang putih boleh kira? 2 orang je yang boleh. Satu, Abu Nawas. Yang kedua, Sudin kawan Piramli tu. Kan ketika pendekar Musta tanya, apa yang kamu buat sebelum ni kan? Dia kerja apa? Apa dia? Kira beruang. Hairan saya tengok Sudin tu. Siapa dia yang dapat kira beruang? Maksud kata banyak sangat, alhamdulillah siapa yang malam tadi Allah pilih, kita gembira alhamdulillah. Sebab tu ini ceria sangat-sangat, sebab kita optimis insya-Allah dosa kita diampunkan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tapi siapa yang dah terlepas malam tadi, jangan sedih sangat, tapi kena sedih. Betul-betul dia kena sedih, sebab ciri orang-orang yang beriman, kalau ada saat dan momen yang sebegini, dia nak grab the opportunity. Betul-betul. Kalau boleh tak tidur malam tadi, tapi pelbagaikan ibadah, jangan satu je. Baca Quran duk rasa macam letih, tasbih, asal tasbih, buka YouTube, tengok ceramah, jangan tengok benda lain tengok ceramah, kemudian relax dulu, minum Milo ais ke apa ke. Jadi biar dia pelbagaikan amalan, supaya jangan kita ni terlepas. Orang beriman gitu, bila nak solat sekejap lagi ni hati je seronok sangat. Kalau sedih tu, itu tanda munafik. Kalau solat letih, puasa nak datang ni, dia tak macam mengelojak hatinya, rasa macam Allah tak boleh dah roti canai. Itu apalah sangat roti canai itu, nanti boleh buka puasa nanti, berapa keping pun tak apa. Alhamdulillah kita gembira hari ini, ada yang berpuasa, ada yang tak, tapi berusahalah puasa di bulan Syaban ini, sebab Nabi paling banyak puasa di bulan Syaban. Syaban ni berasal dari perkataan tasya'aba ni kalau bunga tu dia bercamah-camah. Jadi bercamah-camah kebaikan-kebaikan, sebab preparing for Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Adab yang ke-45. Jika seseorang diundang makan oleh orang lain sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa fardu, misal puasa qada Ramadan, maka puasanya tidak boleh dibatalkan. Akan tetapi jika dia sedang berpuasa sunnah, misal puasa Ashura, maka yang lebih utama adalah dibatalkan. Hal ini selama pemilik rumah merasa tersinggung jika hidangannya tidak dimakan. Kalau tak, bagi tahu saya, maaf saya puasa qada hari ini, itu tak apa. Tapi kalau orang tu mungkin sampai putus hubungan ke apa semua ke, ada sebagian ulama membolehkan, sebab qada tu kan boleh puasa pada hari lain. Ini kan kita datang rumah orang, kemudian datang 20 tahun sekali pula tu, pergi ke rumah tu orang tu, jangan pergi ke Kedah, tapi tiba-tiba kita pun nak puasa, orang tu dah hidang elok dah, tak mengapa. Waktu ketika itu boleh untuk kita puasa hari lain. Dan puasa qada yang kita puasakan tadi itu tak perlu diqadakan lagi. Sebab dia tidak perlu bertambah. Still juga yang qada tu qada, satu sahaja, ikut qada yang diqadakanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'a ahadukum falyujib." Jika salah seorang daripada kamu diundang oleh orang lain, maka penuhilah undangannya. Fa in kana sha'ima, jika saat itu dia dalam keadaan berpuasa wajib, fal yusalli, maka hendaklah dia doakan pemilik rumah itu. Wa in kana muftira, dan jika ia dalam keadaan tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaklah dia makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, as-saimu al-mutawwi'u amiru nafsi. Seseorang yang berpuasa sunat boleh menentukan untuk dirinya, insya'a,
Jika dia ingin tetap berpuasa, sama, maka dia boleh berpuasa. Wa in syaa, dan jika dia tidak ingin berpuasa, aftara, maka boleh berbuka puasa. Setelah selesai makan, alhamdulillah, dah selesai kita pun, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir dan solat agar makanan yang telah dimakan dapat tercerna dengan baik, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adhibu ta'amakum bi dzikrillah azza wa jalla was salah." Cernakanlah makanan yang telah kamu makan dengan cara berzikir kepada Allah azza wa jalla dan solat. Wala tanamu alaihi, dan setelah makan janganlah kamu terus tidur. Fattaqasu wa lahu qulubukum, nescaya hati kamu akan menjadi keras. Jaga-jaga tu. Tambah lagi kalau makan lepas kalau tidur lepas makan, dia jadi macam tak sempat dihadam, dia jadi basi dalam tu. Sebab tu bila kita bangkit tidur rasa macam tak sedap kan perut kan. Dia macam tak sedap lah. Bila tak sedap, nanti perut meragam lah apalah. Jadi itu antara hikmah dia. Sebab itu lepas makan jangan terus tidur, kecuali buat sesuatu yang boleh menghadamkannya. Dulu guru kami Syekh Wan Muhammad Saghir, beliau seorang ahli sejarah. Kalau cerita bab ulama ni, Allah, habis cerita bab ulama je. Kami pernah mengaji 5 baris je 2 jam. Kitab Jawi, nama kitab tu kitab Minhajul Abidin, karangan Al-Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Lalu ya kitab tu. Beliau ni kalau Masya Allah, Allah bagi kelebihan kat beliau, kalau jumpa nama ulama, beliau akan syarahkan siapa ulama tu, dari mana asal dia, siapa gurunya, siapa ni. Kita dengar tu je dah. Kita dah kekurangan orang macam tu sekarang. Kerana jangan-jangan kita ni keturunan ulama, jangan-jangan. Jangan-jangan. Sebab kita tahu kita nama pak, nama tok, sampai ke moyang, ke atas dah surrender dah. Jangan-jangan sikit lagi tu, jangan-jangan ada keturunan Rasulullah SAW. Jangan-jangan keturunan ulama. Bila keturunan ulama, kita pun taklah lok-lak sangat kan. Kenapa? You keturunan ulama apa? Ya, taklah kita tu sangat. Paling kurang kita. Yang kedua, berkat doa-doa ulama, manalah tahu kan, mungkin kita bukan ulama, tapi kalau dalam bab puasa, kita memang well versed, tahu sekecil-kecil perkara, sebab kita mengaji talaqi dengan guru. Tak lupa kita pun ada perkara yang membatalkan puasa, terus ingat ini. Terus kita ingat. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan boleh mengubat pula. Contoh, dia kalau ubat sesuatu, tapi tak semua penyakit lah, penyakit tertentu dia macam ada satu kelebihan gitu ya. Siapa tahu itu doa ulama dulu, siapa tahu doa Tok Wan dia dulu-dulu tu, mengalir darah dia dalam cucu cicit dia tu kan, anak lepas anak, cucu lepas cucu, cicit lepas cicit, cocok. Kata Babaliskam Fatani, ulama tauhid, dia kata kalau tak ada siapa cicit, tak ada dah cicit, cocok. Siapa tahu. Kerana itu kena tahu juga susur galur keturunan, biar kena tahu juga. Biarlah kita tahu sampai 6-7 ke belakang, kita tahu kita ben bapa, ben datuk, ben moyang, ben itulah kita sampai situ je. Siapa tahu lepas moyang dan satu lagi tu rupanya ada berketurunan ulama tu ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat tahu keturunan. Orang zaman dulu kalau tengok kaki dia tahu dah ni daripada kabilah mana, ni kabilah mana. Tengok kaki, dia tahu ni bahagian ini, bahagian ni. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah bagi kelebihan beliau. Sama juga satu ilmu qiyafah namanya. Ilmu qiyafah, dia tengok tapak kaki unta, dia tahu unta ni betina ke jantan, dan unta ni mengandung ke masih single. Dia tahu. Sebab kan orang mengandung bawa anak kan lain cara jalannya, kalau yang steady kan lain.
Itu ilmu-ilmu yang sudah jarang, dah tak ada lagi kat sini. Kalau ada pun sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai makan, sudah tadi, jangan tidur terus. Saya cerita tadi, guru kami Syekh Wan Muhammad Saghir, beliau sebut ada seorang ulama kalau tak silap saya di Kelantan atau di Fatani, dua itulah, namanya Tuan Guru Abdul Rahman. Umur berapa tahun lanjut tak pernah sakit, tapi pelik beliau makan malam lepas isyak. Kita sunnah Nabi makan sebelum maghrib supaya malam tu kita tenang perutnya. Tapi beliau makan selalunya sebab mengajar banyak, lepas isyak baru makan, pukul 11 baru makan. Lalu satu hari beliau tanya Tok Guru tu kata dia ada sebut tentang kopi dengan telur tu, tapi saya tak ingat sekarang, takut nanti salah amal nanti. Tapi saya ada dengar bunyi kopi dengan telur. Saya tak ingat, tapi yang saya paling ingat sampai sekarang, selepas makan beliau berjalan 100 langkah. Boleh amalkan lepas makan, tak perlu pergi keluar jalan raya, tak perlu tengah malam. Hairan nanti orang tengok, Ajah, are you okay Ajah? Kenapa ni tak nak amal Ustaz Mahathir pula digunanya nama? Tak payah, dalam rumah kan, 1 langkah 2, 3 sampai kat ruang tamu, patah balik kat dapur, sambil-sambil tengok anak di tingkat atas semua sekali, tengok Abang Haji dah tidur belum. Kalau dah tidur biarkan dulu, tapi kejutkan nisfu Syaban, nisfu Syaban jangan tinggal, rugi sangat-sangat. Ada doa khususnya tu, saya dah bagi dengan Kak Ajah Salwa, dia punya itu kelebihan-kelebihan tu. Jadi kalau terlepas tahun ni, mintalah pada Allah mudah-mudahan tahun depan jumpa, maksudnya umur panjang. Kenapa kita baca 3 kali Yasin tu? Yasin yang pertama kita minta panjang umur, yang kedua kita minta supaya ditolak bala dan mudah-mudahan rezeki kita murah. Yang ketiga supaya kita tak berpaut pada manusia, dan kita minta husnul. Kenapa Nabi tak buat? Tapi bukan semestinya Nabi tak buat kita tak boleh buat. Kerana begini, ada satu riwayat menyebut pada malam tadi, malam nisfu Syaban secara umum akan berlaku pertukaran 2 kitab. Satu, Diwanul Ahya, kitab nama-nama orang yang hidup, dan Diwanul Amwat, kitab orang-orang yang meninggal. Kalau ditakdirkan orang tu meninggal tahun itu, namanya akan dikeluarkan si fulan bin si fulan daripada Diwanul Ahya, daftar nama orang yang hidup, ke daftar nama orang yang mati. For sure sebelum 15 Syaban tahun depan dia mesti mati kalau namanya dekat situ. Dan orang itu mungkin berkahwin, dia sebenarnya menghabiskan masa-masa kematian. Dia berniaga, dia mengajar, dia membina sesuatu, rumah ke whatever, mungkin dalam sebulan dia akan meninggal. Tak tahu. Tapi yang for sure 15 Syaban tahun depan dia tak akan ada lagi hidup kat dunia ni. Hence kita tak tahu kita hidup ke tak kan. Sebab tu kita minta panjang umur. Kita tak tahu. Bila panjang umur, biarlah kita tak terkena bala dan murah rezeki, tak meminta-minta orang, menghinakan diri. Dan yang ketiga, biar kita terkaya daripada orang, maksud tidak menghinakan diri, mengharapkan orang, dan kita minta husnul kalau meninggal tahun itu. Tengok ulama buat ini bukan sembarang. Sebab itu dibaca 3 niatan itu, sebab keseluruhan niat seorang hamba terkumpul pada 3 ini. Cuba tengok, semua terkumpul kat situ. Kita nak minta berjaya dalam kehidupan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang suri rumah ataupun businessman woman, mesti panjang umur dulu. Kalau meninggal mana ada chance. Itu kan. Dan jangan terkena bala. Ini kalau berniaga kena bala, ini tak jadi. Dan mesti kita terkaya daripada orang, tak mengharap-harapkan orang. Semua, apapun, semua terkumpul pada 3 itu. Kenapa baca 3 Yasin? Sebab lagi kita banyak baca, lagi bagus. Tambah Yasin adalah ayat Al-Quran, ada hadis yang khusus tentang kelebihan Yasin, dan kita jarang baca Yasin selalu.
Malam tu lah kita baca Yasin selalu sebagai mengisi. Kan malam tu Nabi sebut, idan tafas Sya'ban, bila telah masuk 15 Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha, hidupkan malamnya itu dan berpuasa pada esoknya, pada hari ini. Kan Nabi suruh bangunkan termasuk solat banyak-banyak, solat sunat mutlak namanya, tahajud 2 rakaat boleh sampai 100 rakaat. Tak pun usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Gitu. Tak nak baca Yasin 3 kali, baca 4 kali. Tak nak baca 4, baca sekali. Apa salahnya? Al-maisur la yusqatu bil ma'sur, tu kaedah. Benda yang payah jangan sampai, benda yang mudah jangan sampai ditinggalkan kerana merasa payah. Itu tak boleh. Buat 3 kali tadi, baca berapa kali? Baca sekali. Rather than nothing. Kan? Baca sekali tapi niat 3 kali. Why not? Ini niat tak, baca pun tak. Malah kata benda yang malah nak cerita benda ni, biarkan. Nanti sama-sama masuk dalam kubur, biarkan. Kita sekarang jangan disibukkan dengan benda-benda yang nakal-nakal itu. Yang bercerita tentang nakal-nakal ni adalah orang yang nakal. Orang yang orang yang kecil, dia punya ambition dia. Kita jauh banyak benda lagi. Dan benda ini ulama' dah selesai lama dah. Boleh tak boleh, memang boleh. Ni zaman lah masih duk cerita boleh tak boleh, biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imamul Ghazali mengatakan, wa aqallu dhalik, paling sedikitnya kadar amalan untuk mencerna makanan, an yusalli 4 raka'atin, dengan solat 4 rakaat. Solat sunat ni 4 rakaat. Usalli sunnatan 4 raka'atin, macam tu caranya. Usalli sunnatan raka'ataini, boleh. Usalli sunnatan 4 raka'atin, boleh. Tak pun solat apa pun tak apa, solat hajat ke solat apa. Au yusabbiha 100 tasbihatin, atau bertasbih sebanyak 100 kali. Macam mana tasbih? Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, tahlil, dah tersebut pun jawapan saya nak tanya tadi sebenarnya. Hauqalah, itulah jawapan dia, saya tersebut tadi tu. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita sebut ini, kita ingat Nabi siapa? Siapa yang dapat jawab soalan ni? Tak boleh bagi air, saya nak bagi tadi tu, sebab hari ni puasa kan. Tak jadi, tarik balik. Kalau kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita ingat Nabi siapa? Sini kita dah cerita Isra Mi'raj ke? Sudah ya? Tak habis? Astaghfirullahaladzim. Tak habis Kak Jah? Astaghfirullahaladzim. Sampai kat mana? Sampai kat mana? Saya ingat dah habis dah. Maaf ya, saya cerita Arash, Mustawa tadi tu, Sidratul Muntaha, itu daripada Isra Mi'raj lah tu. Patutlah tak berapa nak dapat jawab tadi ya. Sebab rupanya tak naik-naik lagi. Maksudnya saya berhutang lah tu. Nanti saya akan sambung, tengok nanti ya. Tapi ni dah nak masuk Ramadan kan, tahun depan lah. Tara nak tahu Sidratul Muntaha tu dia tu tahu. Begini, saya tak janji tapi I will try my every endeavours ya. Saya akan sambung insyaAllah. Terima kasih Kak Ajah. Kena bagi tahulah supaya saya tahu kan. Tempat lain dah berulang-ulang kali dah. Tempat ni rupanya tak habis lagi. Kat mana kita berhenti itu Kak Ajah? Memang tak naik lagi. Naik dah. Astaghfirullahaladzim. Dah terima dah solat yang 50 tu. Oh jauh. Apa
Lepas tu dah ulang alik, Rasul dah ulang alik dah Masya Allah. Sampai situ. Oh, Masya Allah. Dah nak habis. Tinggal last lagi. Last part tu, habis dah turun naik tu 19 kali tu kan. Nabi turun. Bila turun, Nabi malaikat pesan untuk kalau dapat jawab ni, sampai situlah ni. Kalau tak, belum lah tu. Apa pesan malaikat? Ada satu riwayat, malaikat suruh berhijamah. Hijamah ni berbekam. Tak ada lagi. Dan bekam yang terbaik 3 hari. 17, 19 dengan 21. 13, 14, 15 jangan. Sebab waktu tu darah keluar banyak, takut nanti bila berbekam takut terkeluar darah yang bagus. Sebab itu hikmah berpuasa ketika itu. Sebab darah bergelojak, maka tenangkan dia dengan puasa putih 13, 14. Kenapa dipanggil puasa putih ayyamul bid? Sebab pada malam hari-hari 3 tadi tu bulan cerah, seolah-olah cahaya itu memutihkan kegelapan malam. Cuba tengok malam 13, 14, 15. Putih kan? Sebab tu dipanggil hari-hari putih. Tapi kenapa hari 27, 28, 29 dipanggil hari-hari hitam? Ayyamusud, hari hitam. Sama juga. Sebab malamnya itu malam gelap gelita. Cuba tengok malam 27, 29. Kalau harinya 30, jadi 28, 29, 30. Nah, salah satu mukjizat yang pada Isra Mi'raj tu, kebanyakan jumhur ulama mengatakan ia berlaku pada malam ke-27. Malam 27 malam gelap ke malam terang? Gelap. Tapi Nabi lihat sebiji Nabi lihat. Walaupun malam gelap. Ini satu mukjizat lain pula. Sebab tu saya cerita hari itu bukan hikmah, bukan falsafah dan bukan rahsia. Saya cerita hari itu cuma kronologi. Kalau nak cerita hikmah, tak naik-naik kita. Sebab mula perjalanan dekat Hijr Ismail, situ pun dah ada hikmah. Kenapa dibelah dada? Itu adalah hikmah macam-macam. Saya cerita kronologi dia hari itu pun tak habis lagi kan. Nanti dah nak habis dah tu, sebab dah turun. Itu bermakna saya sudah lalui pesan Nabi Ibrahim. Cuma mungkin lupa ya. Mungkin muka-muka ni muka-muka lupa nampaknya. Nabi Ibrahim di langit ke-7 pesan kepada umat ini, mur ummataka faltakthir min ghirasil jannah. Ya Muhammad, bagi tahu kepada umatmu banyak-banyak menanam tanaman-tanaman syurga. Belum sempat. Ustaz baru sampai nama Nabi. Oh, nama-nama. Oh, tu maksudnya tak sampai lagi dah ni. Patah balik ke belakang. Sebab kalau buat solat dah selesai dah tu. Belum lagi dah ni. Tak solat ke depan lagi ke ajar. Ni ke belakang lagi. Lama lagi dah ni. Tak mengapa, tidak berjanji. Tapi kalau saya rasa nak buat, insya-Allah saya akan bagi tahu ke ajar masa sama juga. Mudah-mudahan hari itu saya dapat datang awal lah. Saya akan habiskan mudah-mudahan ya. Baik. Sebab sikit sangat lagi. Begini, ketika sampai langit ke-7 jumpa Nabi langit pertama Nabi apa ya? Nabi Adam yang kedua, dan Yahya ketiga, betul, keempat, bagus, 5, Masya Allah, 6 ke Musa ke-7. Hebat Kak Ajah ya. A'yahuma ya, a'yahuma. Ketika di 7 itulah Nabi Ibrahim bagi tahu umatmu banyak-banyakkan menanam tanaman syurga. Sebab syurga itu luas dan tanahnya subur. Tu yang Nabi tanya tu, wa ma ghirasul jannah. Apa pokok syurga tu? Jadi kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Seolah-olah siapa yang sebut tu sekali, satu pokok tu pun. Kita kan suka pokok. Kalau kat rumah tu yang menghijau-hijau, ataupun pokok orkid ke pokok apa kita tanam kat rumah tu kan. Ada di Ampang tu, waktu tu kami mengaji di satu rumah datin. Ya Allah, depan rumah tu pokok saja. Suka betul dengan pokok. Memang manusia suka dengan pokok. Di samping kehijauan ada keindahan. Jadi bila kita sebut sekali rangkaian zikir tadi tu, tumbuh
satu pokok. Ada sebahagian lain mengatakan subhanallah, tumbuh satu pokok. Alhamdulillah, tumbuh. Tapi kalau ikut hadis tadi, zahirnya satu rangkaian tu tumbuh satu pokok. Hadis yang lain, malaikat Jibril sebut perkara yang sama juga, tetapi baginda sebut tanaman syurga itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita dapat dua dah. Maksudnya dua zikir menumbuhkan dua pokok. Cuma kalau kita berzikir dengan digabung, sebut wala. Kalau tak digabung, dicorai-corai, sebut la. Contoh, digabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin sebahagian kita rasa lambatlah nak habis, panjang sangat, dipotong sampai akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Barulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, jangan wala, karena sebab kita tak gabungkan. Boleh tu? Atau bertasbih sebanyak 100 kali subhanallah 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 gitu, atau yaqra'u juz'an minal Quran aqiba aklihi, atau membaca satu juzuk daripada Al-Quran setelah selesai makan. Saya rasa pilihan yang paling ramai yang nombor 2 tu, bertasbih sebanyak senang. Sebab kalau wuduk kan nak ambil wuduk lagi, pakai telekung lagi kan. Kalau satu juzuk, ya Allah, dah lah lepas makan takut 5 ayat je, masuk ke 6 bismikallahumma. Ambillah yang mudah. Dalam kaedah menyebut ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Baca Quran pun saya nasihat diri saya, ya, sebenarnya kita setiap hari baca Quran, sedar tak? Setiap hari. Kenapa? Dalam solat at least. Dan kita tak pernah tinggal malam-malam baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gembiralah siapa yang dah hafal surah ini dan selalu mengamalkannya. Bergembiralah, sebab nanti surah ini akan jadi syafaat selagi orang tu tak diampunkan Allah, selagi tu dia akan minta pada Allah. Satu. Yang kedua, tadi saya cerita di kiamatnya, ini ada satu alam yang sebelum kiamat, alam perhentian namanya, transit. Apa nama alam tu? Alam barzakh. Kadang-kadang disebut alam kubur, sebab biasanya orang yang meninggal ada kubur, tapi ramai juga yang tak ada kubur. Sebab itu dipanggil alam barzakh, alam pemisah. Waktu tu akan datang malaikat nanti, maka yang jadi peguam bela waktu tu siapa? Yang tadi tu surah Tabarak. Janganlah tak hafal. Hafallah. Sekarang senang sangat, buka YouTube, dengar saja. Kalau tak nak YouTube, mungkin data banyak guna kan, suruhlah siapa-siapa imam baca, tak pun rakamkan dulu, dengar, tekan, baca. Kita ini kita kan ingat-ingat lupa. Alhamdulillah, daripada lupa-lupa ingat lupa kan. Alhamdulillah. Diriwayatkan bahawa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, buat nota sedikit sebab ada 2 orang Sufyan. Satu Sufyan bin Uyainah, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Dua-dua tabi'in. Tabi'in tak dan jumpa dengan Nabi, tapi dan jumpa sahabat. Sufyan Ats-Tsauri guru kepada Imam Malik. Sufyan bin Uyainah guru kepada Imam Syafi'i. Boleh ya? Dua orang Sufyan. Satu Sufyan Ats-Tsauri guru pada Imam Malik. Imam Sufyan Ibn Uyainah itu guru pada Imam Syafi'i. Jika beliau dalam keadaan kenyang, maka semalam suntuk beliau menggunakan waktunya untuk beribadah. Tu orang tu, supaya jangan tidur dalam keadaan kenyang. Tapi kalau dah mata dah berlipat-lipat dah mata, tidurlah. Saya tak tahu ada doktor kat sini, sebab
ada anak murid saya baru ni, anak murid pun dia dah anak seorang anak 2 orang dah. Dia baru ni yang bagi tahu ni ayah dia, sebab ayah dia mengaji sifat 20 dengan saya di masjid Shah Alam. Dia buka-buka mata, katanya matanya koyak, matanya macam kulit. Pergi dekat hospital, bagi tahu memang ada keadaan kulit mata ni jadi keras, jadi macam ini, especially kalau pakai aircon yang kuat. Saya bagi tahu je ni sebab saya tak tahu sangat benda ni. Itulah yang disebut. Saya kata, Bang Haji, ini saya tak pernah dengar lah yang kata mata koyak ni, takut juga kita kan. Dia kata begitu. Itu untuk kita berhati-hatilah. Macam mana tu Wallahualam, nanti boleh tanya doktor siapa-siapa nanti macam mana benda tu boleh berlaku. Tak pernah saya dengar. Boleh bangkit-bangkit tu, macam ni, memang doktor cek memang ada macam gitulah. Wallahualam ya. Ada juga benda tu rupanya, tapi sekarang dah okey dah. Saya teringat cerita ni sebab ada seorang student saya juga. Student tadi tu bukan student UAE, ni student UAE. Adik ni memang luar biasa lah, adik ni. Dia, doktor kata kurangkan menangis sebab air mata dia dah kurang. Dia ni kalau jumpa saya, dia ingin nak jumpa Rasulullah. Ni selalu tanya, kalau jumpa saya, dia tanya macam mana Ustaz nak mimpi jumpa Rasulullah. Orang Kelantan, tak payah sebut nama ya. Tak penting, yang penting gitu sampai doktor bagi tahu dia jumpa doktor bagi tahu kamu kurangkan menangis sebab banyak sangat air mata ni kan. Sebab dia selalu menangis, dia teringin nak jumpa Rasulullah. Jadi banyaklah salawat dengan amalan apa semua sekali, sebab mata kita ni banyak sangat hijab. Kita beramal bagus, zikir 786 kali, bismillah tu tak tinggal, salawat tapi ni boleh tahan juga, tu ini. Jadi macam mana, terhijab lah banyak. Kalau orang yang Allah buka hijab tu, tak mustahil. Kita ni kan alam musyahadah. Alam musyahadah ni alam physical, alam touchable. Tapi ada satu lagi alam yang di luar sana tu namanya alam ghaib. Sebab itu kita sentiasa hidup dalam 2 alam. Buktinya apa? Ketika kita tidur, maka kita bermimpi. Ketika kita jaga, melihat alam ghaib yang sama tu namanya kasyaf, melihat tembus pandangan. Tapi untuk orang yang dipilih oleh Allah je. Jadi langit tu banyak pintu. Dalam Isra' Mi'raj ada satu pintu namanya Babul Hafazah yang dijaga oleh malaikat. Dapat jawab soalan ni, dah sampai situ dah ni. Tadi kata dah lepas, lupa. Ni walhal ni depan mula pun tak masuk lagi langit. Minta izin. Namanya malaikat Ismail. Bersama dengan malaikat Ismail 70,000 malaikat pengawal. Dan setiap satu malaikat 70,000 malaikat. Nak tunjuknya kuatnya kawalan dekat langit. Sebab itu di langit tidak ada iblis dan syaitan. Yang ada dekat mana? Subang Jaya. Di mana-mana jugalah, yang penting kat dunia. Tapi dekat langit tak ada. Itu. Dah sampai belum? Hairan saya tengok kat tuan-tuan ni. Tak apa, sebab dah tinggal sebulan kan. InsyaAllah tak berjanji, tapi kalau tak ditamatkan sayang juga. Tengoklah nanti kalau saya bagi tahu Kak Ajah tak perlu sediakan LCD, tak perlu pakai LCD kami lebih jelas ya. LCD sini Alhamdulillah juga Kak Ajah, tapi tak berapa nak jelas Jadi nanti Kak Ajah di sini putih kan, belakangnya putih. Kalau putih tak apa. Mari saya tengok dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong doakan Rabbani Waliyuddin yang kemalangan dan cedera parah. Kita baca sekarang ya. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sekejap, niat khusus, ya Allah, bagilah kesembuhan kepada
Kalau boleh sebut nama, Nik Rabbani. Ketika sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in panjangkan sikit, hadirkan, tawajuhkan niat, pejam mata lagi elok. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu cara pertama. Cara kedua, kita tawajuh. Kalau ada urusan yang penting-penting, hajat ni, hajat penting lah ni, baca ayatul kursi. Sudah kan? Dah ijazah belum ni? Belum juga. Kesian tempat ni. Belum juga sungguh ni. Ketika kita baca ayatul kursi, baca 9 waqaf. Sudah. Tak lain dah bagi tahu. Baca je ayat tu. Ustaz lain. Alhamdulillah lah tu. Jadi 9 waqaf, kemudian Ustaz tu bagi tahu je. begitu je. Dia begini. Kalau sebab tu, kalau saya biasanya, kalau saya nak ijazahkan amalan itu, saya kena tunjuk langit tadi tu, baru tuan-tuan rasa, ya Allah, langit ni bukan kecil, langit ni sangat besar, dan pergi satu langit ke langit dah 500 tahun. Tebal langit pertama ni, bumi kalau ada, bumi kita sekarang letak di langit yang pertama, bumi tu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang kedua, koi besar. Koi itu maksudnya makin besar. Langit pertama tadi besar tak? Letak langit yang kedua, langit yang satu yang besar tadi hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Langit ketiga lagi besar. Tapi nak kena tengok baru, baru gitu, baru kita baca tu, baru menyerap makna tu. Sebab tu saya kalau cerita Isra Mi'raj, saya tak begini saja, tak. Saya kena dibantu dengan PowerPoint presentation, dan saya akan pilih poin yang paling power. Sebab tu namanya PowerPoint lah gitu. Nah. Tapi saya perlukan LCD yang ni lah. InsyaAllah tidak berjanji, tapi saya rasa macam terhutang lah. Sebab saya biasanya lepas Isra Mi'raj tu, saya cerita keseluruhan perjalanan, baru saya ijazahkan amalan itu. Tak pun paling kurang saya dah cerita lapisan langitnya tu, baru saya ijazahkan. Baru bila kita baca tu something. Kalau tak, dia tak terasa. Ijazah ni ijazah daripada guru kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadawi Al-Maliki. Saya rasa perjumpaan akan datang lah. Saya kena buat juga ya. Kak Ajah, saya nak cek sebenarnya tadi ya. Yang penting warna ni. Saya nanti akan bawa LCD sendiri, akan pancarkan kat sini, dan saya perlukan yang background warna Yang putih. tu ada di atas. Oh, ada juga? Ya Allah. Itu ada di atas. Itulah. Yang ni boleh pakai Kak Ajah? Boleh kan? Jadi Bulan lepas tak baca kan? mana? Bulan lepas tak baca. Betul. Jadi yang ini saya akan pakai, kita turunkan nanti ke Ajah, tapi LCD kami pakai yang saya punya ni. Jadi insya-Allah kita jumpa bulan depan, dan saya rasa terhutang, tapi taklah sebenarnya sehutang. Saya nak ijazahkan amalan kalau kita ada hajat. Tadi kan kita baca Fatihah. Kat mana tadi kita tawajuh? Iyyaka nas. Kalau boleh bila baca tadi tu, pejamlah mata dan minta fahami maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadat, dan hanya pada Engkau kami mohon terus kita bantulah sahabat-sahabat tadi. Tapi kalau baca ayatul kursi 9 waqaf, dia berhenti pada yang ke-7 tu. Apa? Wasi'a
Yang tu kita bayangkan tu, luasnya kursi Allah seluas 7 petala langit. Kalau tak syarah, kita tak tahu betapa besar luasnya tu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tak letih menjaga bumi dan 7 petala langit tadi tu. Apa sangat nak minta menang kek lapis Sarawak tadi tu? Allah boleh jaga 7 petala langit tadi tu. Kek lapis Sarawak tak ada apa. Malah kalau tak menang pun makan sajalah senang. Kan? Situ kena tawajuh. Tawajuhnya kena tengok penerangan luas, tebal dan sebagainya. Tak berjanji kita jumpa akan datang, insya-Allah saya akan syarahkan itu. Setakat ini dulu boleh? Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah.